Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia pusing pula. Macam bagi macam solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dia selawat. Ya Allah, cemburunya dengan Wak Kamilan. Umur 73 tahun. Pergi dalam keadaan yang begitu indah. Yang terlalu indah. Apa sekalian? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Malam tadi saya ada buat satu posting. Pagi ni saya akan berkongsi satu kisah yang telah banyak menitiskan air mata saya semalam. Menangis tu daripada awal sampai balik. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya tulis malam tadi di page, saya kata insya-Allah pagi ni saya akan berkongsi kisah permergian hamba Allah yang sangat indah. Usianya 73 tahun. Seorang lelaki, seorang ayah, seorang atuk. Masya Allah, seorang lelaki. Tuan-puan sekalian, umurnya 73 tahun saat dia meninggal pada malam Isnin. Semalam hari Isnin kan, pada malamnya dia meninggal. Kisahnya macam ni. Beliau adalah ayah kepada sahabat yang sangat baik. Sahabat saya ni bernama Khairunisa. Subhanallah, suaminya Anwar. Anak-anak kami ni macam rapat tu macam adik-beradik, ibarat macam tu lah. Kan sekarang cuti sekolah. Pada Isnin malam, ayah kepada suami kawan saya ni. Suami dia pun kawan suami lah. Kami ni rapat. Jadi ayah kepada suami kawan saya ni, kepada Anwar ni, meninggal dunia pada malam Isnin. Jadi dimandikan, dikafankan, disolatkan jenazah dan dikuburkan pada pagi semalam lah, hari Isnin. Alhamdulillah rezeki kami dapat mengaturkan urusan di sini dan dapat pergi. Bila pergi, ngam-ngam sahaja. Cukup-cukup je. Ngam-ngam je kami sampai ke surau yang dekat dengan rumah hamba Allah ni, almarhum Kamilan bin Harun. Masya Allah. Ataupun dipanggil sebagai Wak Kamilan. Dia lahir pada 7 Mac 1950. Jadi betul tak 73 tahun ni? Kan? Masya Allah. Suaminya Rohana binti Harun. Masya Allah. Namanya adalah Kamilan bin Harun. Isterinya, subhanallah, Hajjah Rohana, Puan Rohana binti Harun. Saya pula Asma binti Harun. Eloklah semua Harun-Harun belaka. Masya Allah. Saya bagi tahu sikit sebelum saya cerita. Tuan-puan sekalian, Wak Kamilan ni, dia adalah bekas polis diraja Malaysia. Bekas anggota polis diraja Malaysia. Sepanjang dia bertugas sebagai anggota polis diraja Malaysia, beliau seorang yang sangat berdedikasi. Dan antara yang selalu diceritakan kepada anak-anak, kerana beliau pernah menjadi polis pengiring dalam tempoh yang agak lama kepada Sultan Kedah. Jadi, beliau ini bertugas di sebuah istana di Kedah dengan Sultan Kedah. Ada 6 orang anak, ada 6 menantu. Sudah pun dikurniakan 30 orang cucu. Subhanallah. Selepas arwah Wak Kamilan ni berhenti berkhidmat sebagai anggota polis diraja Malaysia ataupun dia sendiri polis, dia buka kedai makan di Bandar Hilir Melaka. Kemudian kedai makan ni macam warung lah, berpindah ke Air Molek. Masya Allah, subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Baik, mari kita nak cerita. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ketika saya dapat khabar kematian arwah, automatik air mata saya laju menitis. Satu, mungkin sebab dia adalah ayah kepada sahabat saya. Sebab kita tahu sahabat kita sedang sedih. Lalu kita pun rasa sedih. Tapi perasaan yang hadir itu ada perasaan yang bukan hanya sedih kerana jarang kalau ayah kepada kawan kita meninggal, kita menangis jarang. Tapi Allah takdirkan kami pernah berjumpa dengan Wak Kamilan ni 2 kali. Kali pertama, kami jumpa masa pergi rumah kawan ni kali pertama. Kali kedua, kami pergi ke rumahnya. Kan, lama duduk kat rumahnya. Rumah Wak Kamilan di Melaka ni. Dia pergi, yelah, makan, siap buat live. Sebab rumahnya sangat unik. Dia adalah penyimpan banyak barang-barang antik. Kita buat live. Lepas tu, jadi adalah rakaman dia dalam live tu. Lepas tu dia beri dia makan. Dia rajin bagi orang makan. Baik, tuan-puan sekalian, ceritanya 3 bulan terakhir ni Wak Kamilan diuji dengan sakit, lemah badan. Sakit yang doktor sendiri pun tak boleh nak bagi tahu spesifik apa sakitnya.
Maksudnya sakit, masuk hospital, sakit tak larat macam tu lah. Okey. Wak Kamilan ni kalau kita kenal, dia adalah orang yang anggota polis kan. Orang yang dari segi peribadi, daripada zahir orang biasa. Maksudnya, dari sudut contohnya, bukanlah orang yang saya sebutkan di sini ya, bukanlah orang kaki masjid. Bukan saya nak kata orang kaki masjid tu bukan orang baik. Maksudnya, kalau orang tengok, orang biasalah. Latar belakang biasa, pekerjaan bukan dalam bidang agama. Kan? Bukanlah orang selalu AJK surau ke, selalu pergi surau ke, nanti. Kena dengar sampai habis. Subhanallah, adalah banyak cerita daripada anak ni, Wak Kamilan ni, bagaimana kan waktu sebelum apa kita sebut ya, sebelum hijrah, apa yang dilakukannya, bagaimana kehidupannya sebelum hijrah. Fahamlah ya, sebelum hijrah. Maksudnya dari segi sebelum hijrah, beliau bukanlah seorang yang dikatakan orang-orang soleh. Secara umum je saya sebut begitu. Okey. Semalam kalau surau tu penuh lah orang. Lepas tu antara cerita yang first, bila saya duduk dekat tepi mak dia, kami masuk bilik. Lepas tu dalam tu ada isteri kepada arwah, kemudian ada kawan saya ni, kemudian ada kawan baik kepada isteri arwah, dan ada besan iaitu mak kepada kawan saya ni. Lepas tu saya pun tanya macam mana. Tak tanya pun, lalu mak ni bercerita. Dia kata, Ustazah, ketika suami ni, dia panggil Baba dengan Mama. Ketika Baba ni nak pergi, Baba sebelum tu, Baba bercakap elok, Baba ni suka buat lawak, dia digembirakan hati orang sekeliling. Ini lebih kurang sejam sebelum lah. Baba boleh lagi bercakap, sehat, macam kuat, boleh borak, boleh gurau senda. Lepas tu, dia kata lebih kurang lah dalam setengah jam sebelum nak pergi, nak meninggal dunia malam Isnin ni, sebelum nak meninggal ni, Baba minta dibersihkan diri, dimandikan, dibersihkan diri, dah pakai pampers, diapers, dipakaikan, ditukarkan. Kemudian Baba ni minta disapukan lotion pada seluruh tubuh. Jadi Mama ni, isteri ni, dia kata dia bahasakan Mama pun sapulah lotion satu badan. Dia kata nak wangi-wangi. Sapu satu badan, nak wangi-wangi. Lepas tu, dah dia sapu, Baba ni tanya, dah sapu ke semua lotion satu badan? Nak wangi ni. Lepas dah sapu lotion, dia minta bedak pula. Lepas tu dia pun pakai bedak satu badan. Dia kata nak wangi. Lepas dah siap, pakai bedak juga kat muka, dekat badan apa semua. Dah bersih, dah cukur apa yang patut. Dah bersih, dah tukar baju semua. Lepas tu dia pun minta dengan Mama, dengan isterinya ni, dia minta air. Subhanallah, dia minta air. Jadi Mama ni ambil masa sikit untuk pergi ambil air Zam-Zam. Sekejap je ambil air Zam-Zam. Dan masa tinggalkan tu, Baba ni dengan anak lelaki. Lepas tu anak lelaki ni tengok, sebab dia sebut macam ni je, dia kata dahaga perih, tekak ni perih, nak air. Lepas tu si isteri nak pergi ambil air Zam-Zam. Lepas tu si anak lelaki ni, dia nampak ayah dia macam lain macam. Maksudnya nampak lain, bukan seperti sebelumnya, dalam keadaan yang sangat singkat. Lalu anak lelaki ni pun kata Baba, mengucap Baba, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu si ayah ni dapat ucap kalimah ni dengan sempurna. Saya ingatkan, saya kata ucap la ilaha, tak Ustazah, ucap daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucap 3 kali berturut-turut. Lepas tu seolahnya mata tu memandang satu tempat dalam keadaan senyum, pandang, senyum. Lepas tu pejam mata. Lepas tu isteri ni pun sampai, sebab ia berlaku dengan cepat. Isteri pun sampai dan senyum tu, dalam keadaan tengok, senyum, dalam keadaan mulut tu sebut Allah, Allah. Kemudian isteri sampai nak bagi air, dah tak ada, dah pejam mata. Lalu si isteri pun ambil air Zam-Zam, disapukan kepada wajah. Tuan-puan sekalian, saya bila dengar, saya kata ya Allah, terlalu indah, pembagian yang terlalu indah. Tuan-puan sekalian, lepas tu saya ni buat pengesahan, ucap penuh Ustazah. Saya kata ramainya orang pada akhir nafas nak sebut Allah pun tak mampu. Nak sebut Allah, nak sebut nama Allah pun dalam keadaan yang
terseksa, azab nak sebut nama Allah satu patah. Sebab itu kalau kita dengar orang boleh sebut la ilaha illallah, itu pun berat. Berat. Sebab seksaannya, sakitnya bila ditarik nyawa daripada kaki, roh tu nak keluar sampai ke halkum ni. Kalau dapat sebut Allah tu pun rahmat yang sangat besar lah. Sebut la ilaha illallah. Tetapi arwah Wak Kamilan ini, almarhum ini menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 3 kali berturut-turut. Lepas tu dalam keadaan memandang ke satu arah, mungkin ke depan, senyum, Allah, Allah, Allah sampai akhir nafas. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir dakhala jannah." Barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, dakhala jannah, ia pasti akan masuk syurga. Tuan puan, kena faham. Ramai orang sejam sebelum boleh ucap la ilaha illallah. Boleh ucap asyhadu an la ilaha illallah. Ramai setengah jam sebelum boleh. 15 minit sebelum boleh. Tetapi yang paling susah, yang paling diperhatikan adalah saat akhir nyawa. Soalannya nyawa yang sudah ada sampai dada. Nyawa dah sampai dada. Roh tu dah ditarik sampai dada. Yang saat-saat akhir ni, detik-detik akhir ni dapat ucap, ini yang paling payah. Yang boleh ucap sejam sebelum, memang ramai yang boleh bercakap, boleh borak lagi sejam sebelum. Itu memang boleh. Tetapi akhir kalimahnya, lafaz akhir adalah la ilaha illallah. Itu bukan senang tuan-puan sekalian. Bila saya dengar, saya kata, ya Allah, ya Allah. Lepas tu saya kata, tolong ceritakan. Sebenarnya, apakah kelebihan ataupun akhlak ataupun apa amalan arwah ni, sehingga Allah berikan kelebihan seperti ini. Tuan-puan sekalian. Lalu, ceritalah satu cerita lagi tentang arwah ni ketika dia sakit. Anak ni pun bercerita. Dia kata, Kak Asma, ketika ayah ni, hari tu dia masuk hospital lebih kurang 1 bulan ke 1 minggu, saya tak ingat. Dan ada ketikanya, ada waktunya, ada ketikanya, ayah ni tak sedar. Maksudnya, macam doktor kata dia seperti koma. Koma, nak kata koma, macam koma lah, memang tak sedar. Tak boleh respon dan tak boleh dengar. Jadi, beliau dalam keadaan begitu beberapa hari. Maksudnya berapa hari tu saya tak ingat. Saya dah tanya, saya dah mesej ni tapi belum jawab. Mungkin seminggu ke tak sedar ke 3-4 hari, saya tak ingat. Tapi tak sedar tu berhari-hari. Maksud tak sedar tu tak boleh respon, makan pun semua melalui wire. Maksudnya tak sedar, apa pun orang cakap, doktor kata dia dalam keadaan tak sedar ni. Jadi, tak boleh respon, tak boleh apa, semua tak sedar. Macam mata pun buka-buka, tak sedar. Tetapi, isterinya cerita, anaknya cerita, orang kena cerita, Ustazah tahu tak? Sepanjang dia tak sedar tu 24 jam. Tanpa henti mulutnya berselawat kepada Nabi. Mulutnya selawat. Saya kata tak berhenti. Tak berhenti Ustazah. Takkan tak tidur. Yelah doktor kata tak sedar, dia keadaan koma. Dia tak sedar. Jadi, mungkin dia tidur je sepanjang tu. Tapi, mulutnya tak berhenti ucap selawat. Non-stop selawat. Lepas tu, ada seorang anak dia kata tunjuk pada Ustazah video yang kita rakam. Lepas tu saya pun tengoklah video tu. Dia selawat macam mana tau? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia pusing pula. Macam bagi macam solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dia selawat sambil dalam keadaan dia tak sedar 24 jam non-stop mulutnya zikir selawat. Saya tengok video tu, saya kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menangis lagi menangis tengok. Ada manusia seperti ini dalam keadaan dia koma, dalam keadaan tak sedar. Dia kata, Ustazah, kami sekeliling bising, bercakap, ramai orang datang ziarah, semua jadi saksi. Dia 24 jam non-stop selawat dalam keadaan tak sedar. Kalaulah dia sedar, mustahil 24 jam tanpa henti. Sebab mungkin ada waktu dia penat, dia berhenti. Ada waktu dia tidur, dia berhenti. Tak, dia kata, Ustazah, kami gila-gila jaga. Tak henti. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Duk selawat kepada Nabi. Allahu Akbar. Lepas dia dah sedar, isteri tanya, anak-anak tanya, Baba, masa Baba tak sedar gitu, Baba selawat tak berhenti? Tapi masa Baba sedar, tak nampak pula Baba selawat. Anak-anak ni tanya. Sebab dia orang tak biasa tengok yang ayah ni berselawat banyak-banyak. Kalau waktu sedar ni, tak nampak selawat banyak-banyak. Isteri pun tanya soalan yang sama. Awak ni, masa sedar ni, sehat ni, tak nampak pun selawat banyak-banyak. Tapi hari tu masa tak sedar, sekoma selawat tak berhenti. Dia pun senyum je. Lepas tu satu hari, kawan saya ni, Nisa ni cerita, dia kata, Ustazah,
Sebenarnya dia panggil saya Kak Asma lah. Kak Asma, ayah saya cakap sehari paling kurang selawat 3,500 kali. Sekurang-kurangnya amalannya adalah selawat pada Nabi 3,500 kali. Tapi kata Kak Asma, kami tak nampak, kami tak tahu. Seolahnya baba ni bila dia selawat, dia sembunyikan selawatnya. Sampai isteri pun tak perasan. Mungkin isteri nampak lah, tapi tak sangka yang amalannya ialah berselawat kepada Nabi 3,500 kali sehari tanpa kurang. Maksudnya sekurang-kurangnya 3,500 kali. Mungkin lebih lah, tapi paling kurang 3,500. Sampai anak pun tak perasan. Tak perasan yang ayah ni, baba, dipanggil baba ni seorang yang kuat selawat. Masya Allah, Allahu Akbar. Isteri pun tanya soalan yang sama. Awak hari tu masa koma tak berhenti selawat. Tunjuk video. Ni dah sedar, nampak tak selawat pun. Macam tu kan. Menyembunyikan amalannya yang dia cintai sehari 3,500 kali sehari. Sebab tuan-puan sekalian, ini luar biasa tuan-puan sekalian. Waktu koma, waktu tak sedar 24 jam. Ada lagi cerita pasal almarhum ni. Itu meninggal dalam keadaan ucap kalimah la asyhadu alla ilaha illallah 3 kali, kemudian sebut Allah nafas akhir, dan keadaan mata senyum. Allah dalam keadaan mata melihat dan dalam keadaan yang senyum. Lalu dia pun pergi, tidak nampak, seolahnya dia bertarung ketika nyawa nak keluar, sakarat tak nampak. Allah Akbar. Tapi kita tidak tahu hakikat yang berlaku. Mungkin dia terlalu menanggung sakit, tetapi dia sangat kuat. Allahu Akbar. Antara kata-kata, dia kata, kawan saya ni Nisa cerita, dia kata, Kak Asma, baba ni selalu sebut ayat apa? Selalu sebut perkataan ni. Baba ada mahligai dekat syurga. Mahligai baba kat syurga. Sebab ini orang Melaka kan, baba nyonya. Mahligai baba kat syurga. Baba ada mahligai kat syurga. Subhanallah. Saya kan bila dengar tu terus meremang bulu roma. Kawan saya ni kata, dia kata, Kak Asma, macam ni baba ni polis di Raja Malaysia, pengiring kepada, masa bertugas dulu dia jadi pengiring kepada Sultan Kedah. Sultan Kedah ni pun dah wafat dah meninggal dah. Jadi dia selalu tengok istana, indahnya istana. Lepas tu bila dia dah berhenti, dia kata dia nak jadikan rumah dia dekat dunia ni macam istana, tapi tak mampu. Kan? Nak buat juga rumah tu indah, ada feel-feel istana. Sebab bertugas kat istana, jadi selalu tengok yang indah-indah. Jadi Wak Kamilah ni kata, nak jadikanlah rumah ni macam istana. Macam mahligai. Tapi tak mampu. Kan? Tak ada duit nak buat rumah macam mahligai. Sebab itulah dia letak cita-cita mahligai di syurga. Jadi, Nisa ni kawan saya kata, baba ni memang selalulah mulut dia. Baba ada mahligai kat syurga, mahligai baba kat syurga, istana baba kat syurga. Seolahnya dia letak bila dia nak menyejukkan hatinya, tak mampu nak bina rumah cantik-cantik, tak mampu nak bina rumah indah-indah. Jadi dia letak cita-cita tu, dia menyejukkan hatinya, memujuk hatinya dan meletakkan impian dan selalu sebut baba ada mahligai kat syurga. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Dengar lagi ni, ada lagi beberapa perkara. Bukanlah semua, tapi apa yang saya dengar sepanjang saya ziarah kematian yang sangat indah semalam ni, tuan-puan sekalian. Lepas tu kan, isteri kat sebelah dia pun, kan ada besan. Ada besan, lepas tu ada isteri kat sebelah. Besan ni adalah ibu kepada kawan saya Nisa. Nisa ini adalah bapa mertua dia yang meninggal. Lepas tu, Nisa ni cerita, dia kata, Kak Asma, untuk makluman, baba ni seorang yang sangat menghargai isteri. Seorang yang sangat suka memuji isteri. Isteri arwah yang saya ziarah ini, almarhum Wak Kamilah ni, isteri duduk sebelah saya. Duduk sebelah saya senyum, tenang je. Dia kata, ini menantu yang bercerita. Dia kata, arwah ni, baba ni, Kak Asma, seorang yang sangat menghargai isteri. Saya kata, macam mana? Masya Allah. Suka puji isteri. Apa pun isteri buat. Isteri masak, isteri kemas, kebaikan isteri. Suka puji isteri dan sangat menghargai isteri. Contohnya, kalau mama masak, walaupun bagi kami biasa je masakan mama tu, tetapi baba punya makan tu, macam kali hirup sup tu, oh sedapnya mama masak, oh sedapnya. Makan tu kan tak berhenti-henti Kak Asma mulut tu puji isteri ni. Sedapnya mama masak, sedapnya awak masak, makan. Ui sedapnya, terima kasih awak masak. Puji dia kata. Lepas tu dia kata contoh pergi kedai makan. Pergilah restoran yang mahal, yang sedap macam mana pun. Bila makan tu semua orang puji. Sedap lah, sedap lah. Ikan tiga rasa ke apa, sedap lah. Tapi baba ni kata Kak Asma, dia makan dia puji kata sedap. Tapi dia akan cakap, tapi sedap lagi mama masak. Makan kat restoran yang sedap ni, tengah makan sedap ni. Sedap, sedap. Tapi mama masak lagi sedap. Masya Allah. Betapa dia menghargai dan memuji isteri ni. Ucap.
Sayang isteri. Lepas tu kan, dia cerita. Lepas tu, besan pula cerita. Dia kata, dulu Ustazah, saya jadi saksi. Yang besan saya ni memang suami dia suka sangat menghargai dan puji dan buat yang sehabis baik. Jadi suami sehabis baik. Dia kata contoh, masa tu kami pergi jalan sama-sama ke Beijing, China kan. Beijing, China kan bang? Beijing. Maksudnya diorang ni pergi melancong sama-sama, berjalan ke China. Pergi ke Beijing. Sama dengan besan pun pergi sekali. Diorang sangat rapat ni, besan ni sangat rapat. Dia kata, mama tak tahu, mama tak boleh nak makan masakan orang Cina. Mama rasa was-was duduk pergi negara Cina. Lepas tu walaupun restoran tu restoran Cina Muslim. Jadi mama ni tak makan. Mama tak boleh nak makan. Maksudnya isteri arwah ni. Nak cerita betapa arwah ni dengan isteri ni sangat menyantuni isteri. Lepas tu kan dia kata, Ustazah, ni besan yang cerita ni depan isteri. Dia kata, saya terkejut tengok apa yang arwah ni buat pada isteri. Arwah ni minta kebenaran dengan restoran Cina dekat negara Cina ni, dekat Beijing ni. Minta kebenaran untuk tumpang dapur, bagi ruang sikit untuk dia masak masakan untuk isteri dia. Tuan-puan sekalian, mama ni bukan cerewet, bukannya nak mewah-mewah. Rumah pun biasa je, bukan nak melebih-lebih. Tapi mama ni kata tak tahu masa tu. Mama ni duk makan Maggi, makan bekalan je. Tak boleh nak masuk dalam tekak. Dan dia pun tak terfikir yang arwah suami ni nak pergi ke dapur dan minta tumpang dapur di sebuah restoran Chinese Muslim di Beijing untuk masak makanan isteri, untuk isteri makan. Sebab isteri tak lalu makan, tak nak makan. Tengok orang makan pun dia tak lalu. Lalu suami pergi ke dapur, pergi masak, tengah melancong. Dan itulah yang suami buat sepanjang pergi jalan sini, minta kebenaran restoran untuk masak makanan untuk isteri. Sampai macam tu sekali tu apa sekalian. Dan banyak lagi kisah bagaimana seorang suami yang bernama Wak Kamilan ni, bagaimana dia jaga isteri, hormat isteri, sayang isteri, puji isteri, hargai isteri. Sampai Nisa ni kata, saya tak pernah tengoklah seorang suami macam baba menyantuni isteri. Selalu gembirakan hati isteri dengan pujian dan penghargaan. Lepas tu dia cerita lagi. Kak Asma, baba ni kenapa Allah bagi akhir nafas dia boleh ucap syahadah sampai 3 kali, senyum seolah memandang sesuatu. Kemudian habis nafas dengan Allah. Dalam keadaan tidur, dalam keadaan koma 24 jam boleh selawat pada Nabi. Dia kata, Kak Asma, orang kampung ni kalau susah nak minta tolong, memang dia orang tahu boleh pergi minta tolong dengan Wak Kamilan. Dia kata kalau dulu keliling rumah ni banyak kereta, banyak motor. Oh, buat apa? Kereta motor siapa punya? Saya tanya. Nisa kawan saya cerita, sebenarnya orang kampung ni kalau nak guna duit, dia datang pajak dekat rumah Wak Kamilan ni. Tinggal motor ke, tinggal kereta ke, ada nak hantar anak belajar universiti ke, nak guna duit ke, nak meminjam, nak berhutang, dia orang tinggalkan barang sebagai pajak. Lepas tu, kadang tu nak guna balik kereta ke, motor ke, tapi duit tak ada lagi nak bayar hutang. Wak bagi je, baba bagi je. Baba banyak lunaskan hutang orang. Baba banyak lunaskan hutang orang. Masa orang tak mampu nak bayar hutang, ya, tak apalah, tak mampu nak bayar. Lepas tu suka tolong orang. Kalau orang perlukan pertolongan, orang tahu. Kalau datang rumah Wak Kamilan takkan cakap tak. Berusaha sedaya upaya memenuhi hajat orang, berusaha memenuhi keperluan orang. Subhanallah, sampai rumah tu keliling tu orang parking sebab apa? Pajak. Orang suka pergi butang dengan dia. Dan kalau orang yang susah dia halalkan. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Itu di antara akhlak kebaikan arwah ni. Lepas tu seterusnya, anak-anak ni bercerita, dia kata, arwah ni suka bagi orang makan. Kalau raya tu satu kampung lah dia akan masak banyak-banyak. Dan besan ni pun cerita, memang masa saya pergi rumah, Wak Kamilan ni suka masak dan bagi orang makan. Meriah selalu. Selambar pagi bagi orang makan. Dia orang kan buka warung. Bagi makan percuma, bagi orang makan, belanja orang kat rumah tu selalu buat makan. Saya kan, bayangkan tuan-puan sekalian. Ingat tak kuliah Riyadhus Salihin semalam? Kuliah Riyadhus Salihin semalam. Kuliah kita dah habis pukul 9 semalam. Kami pun terus bersiap-siap nak sampai ke Melaka untuk ziarah kematian ni. Perjalanan lebih kurang sejam suku. Kami sampai elok saja ke surau yang dibuat solat jenazah. Sampai je semua tengah berdiri, kami berdua sempat untuk solat jenazah. Selesai solat jenazah. Lepas tu kan jenazah telah ditutup kan. Tapi ahli keluarga panggil saya, panggil suami, buka balik di surau tu untuk melihat keadaan jenazah. Allahu Akbar. Bila saya tengok keadaan jenazah, dibukakan kain kafan, saya macam tak kenal Wak Kamilan.
Macam tak kenal. Padahal saya dah jumpa banyak kali wak kamilan saat hidup. Kita buat live sama, kita makan sama. Kita pergi pantai sama. Ingat tak sampai ke pantai dia, keluarga ni bawa kami pergi makan kat pantai. Lepas tu tuan-tuan sekalian, saya macam terpana saya tengok. Sampai saya kata, ya Allah, sebab apa? Wajahnya putih dan kemerahan. Dan wajahnya senyum. Putih, bersih, kemerahan. Sedangkan yang saya ingat wak kamilan kulitnya bukan putih macam ni dan bukan kemerahan macam ni. Saya tengok, saya kata, ya Allah, putih, bersih, kemerahan. Indahnya wajah. Wajah dalam keadaan tenang macam tidur. Wajah sedikit senyum dan putih kemerahan. Saya kata, ya Allah, cemburunya dengan wak kamilan. Umur 73 tahun. Pergi dalam keadaan yang begitu indah. Yang terlalu indah. Apa sekalian? Lepas tu, saya kata, bila anak isteri cerita ni, yang mana wak kamilan ni, Masya Allah, seorang yang suka bantu orang susah. Suka beri makan orang yang lapar. Suka menggembirakan hati orang. Dan juga suka melunaskan hutang orang. Saya pun terus cakap dekat kawan ni, saya kata, Nisa, apa yang ada pada ciri-ciri wak kamilan ni, ada pada hadis yang Nabi yang akak baca pagi tadi. Jadi, saya pun bila pergi sampai dengar cerita ni, dengar cerita, saya kata, ya Allah, sama macam ciri-ciri yang Nabi sebut dalam hadis yang baru dibacakan kuliah pagi tadi. Sebab ini peristiwa pagi semalam kan. Sahabat-sahabat, mari kita dengarkan hadis Nabi ini. Nabi SAW bersabda, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawasanya ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, manusia apa yang paling dicintai Allah? Ataupun siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Ahabba ini yang paling, bukan yang dicintai, bukan yuhibbu, bukan yang dicintai. Tapi ada kalimah ahabba, iaitu siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah. Dan apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Jadi soalan sahabat Nabi ni dua. Siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi SAW menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah ialah manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Pertama Nabi jawab secara ringkas tapi padat. Manusia yang paling dicintai, Allah sangat cinta, Allah sangat sayang pada hamba-Nya, pada manusia yang banyak beri manfaat kepada manusia yang lain. Soalan yang kedua, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kalau siapa yang buat amalan ni, Allah sangat cinta kepada dia. Tuan-tuan sekalian, kalau Allah dah mencintai kita, Allah cinta seorang hamba, maka tidak ada siapa yang boleh mengganggu, merosakkan, menjatuhkan, menghinakan, membuatkan kita duka cita. Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Lalu Nabi jawab 4 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah pertama, membuat Muslim lain gembira. Menggembirakan hati Muslim lain, membuat orang lain bahagia. Membahagiakan orang lain, membuatkan orang gembira. Yang kedua, mengangkat kesusahan dari orang lain. Membantu orang yang susah. Mengangkat kesusahan. Memudahkan urusan orang. Memudahkan kesukaran orang, mengangkat kesusahan. Yang ketiga, membayarkan hutangnya. Maksudnya, membayarkan hutang, melunaskan hutang. Tolong tahu orang ni berhutang sebab tak mampu. Lalu kita pun dengar cerita dan tengok bukti memang betul. Dia bukan tak bekerja tapi tetap tak mampu. Dia berhutang pun sebab kena keperluan. Kita pun tolong bayar hutang. Kita kata tak apa. Itu sedekah. Ataupun orang berhutang dengan kita. Lepas tu kita tahu orang ni berhutang sebab keperluan dan tak mampu nak bayar. Kita kata tak apa. Sedekah. Tak payah bayar. Hutang kira settle. Yang keempat. Dan memberikan makan orang yang lapar. Menghilangkan rasa lapar. Memberi makan orang yang lapar. Kemudian Nabi menutup hadis, sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajatnya, memenuhi keperluannya. Lebih aku cintai daripada iktikaf, daripada melakukan iktikaf selama sebulan di masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi. Tuan-tuan sekalian, iktikaf ni pahalanya sangat besar. Dalam sabda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriktikaf 1 hari di masjid, mana-mana masjid, maka akan dibinakan baginya 2 parit yang akan menjauhkannya daripada api neraka Allah. Yang mana setiap 1 parit jaraknya antara timur ke barat. Maksudnya 1 parit jaraknya, besar parit ni adalah antara hujung bumi ke hujung bumi. Tak tahu besar mana. Luas sangat. Orang yang iktikaf 1 hari, pahalanya akan umpama, ganjaran akan diberikan, akan dibina baginya 2 parit menjauhkan dia daripada api neraka Allah. Maka tuan-puan sekalian, bila Nabi sebut, sesungguhnya menunaikan hajat saudaraku lebih aku cintai daripada iktikaf sebulan penuh di masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi.
Kita tahu pahala di Masjid Nabawi ni berganda-ganda. Kalau solat sekali, digandakan 1000 kali ganda. Apa saja amalan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, digandakan berkali ganda. Iktikaf sudah tentu berganda lagi. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Dan wallahu a'lam. Kebetulan pagi semalam saya baca hadis ini. Kemudian saya pergi ziarah kematian yang tersangat indah, Wak Kamilan. Dan sebelum saya baca hadis ini, saya dengar dulu cerita daripada isteri, daripada besan, daripada anak, daripada menantu tentang kelebihan Wak Kamilan ni. Tak apa kita cerita sekarang, Wak Kamilan dah pun meninggal, dah pun kembali kepada Allah. Sebab apa saya sebut nama? Sebab kita bukan cerita kebaikan orang yang masih hidup, yang kita bimbang takut dia tidak boleh menjaga hatinya lalu riak, tak. Tapi kita bercerita tentang orang yang telah pergi, maka dibenarkan untuk bercerita kebaikan-kebaikan. Lagi-lagi bila kematian itu kematian yang husnul khatimah, yang dilihat kematian itu yang kita boleh nilaikan dari segi pengetahuan kita yang sedikit ini, kematian yang sangat indah, yang baik, husnul khatimah. Maka kita bercerita tentang apakah amalan dia waktu dia hidup. Dia adalah bekas anggota polis, orang biasa, tuan-puan sekalian. Dia bukan dianggap sebagai seperti yang kita lihat orang-orang soleh, mungkin kita tengok alim ulama, orang yang selalu terikat dengan masjid dan sebagainya. Subhanallah, dia bukan orang-orang yang sebegitu daripada pakaiannya. Lepas tu saya kata, ya Allah, Allah memang atur susunan indah. Pagi, ini saya pergi ziarah pagi semalam. Pagi tadi akak baca hadis ni. Kemudian datang ke sini, Allah tunjukkan terus bagaimana indahnya kematian orang yang berusaha untuk beramal dengan 4 amalan yang dicintai oleh Allah. Boleh jadi Wak Kamilan ni pernah dengar kot hadis ini, lalu dia nekat untuk buat 4 amalan ni, yang dicintai oleh Allah ni.